نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kitab yang kita baca, iaitu kitab yang bertajuk Al-Hadiyun Nabawi fir Raqaiq. Satu kitab yang memilih beberapa daripada kitab beberapa hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dalam Kitabur Riqaq, dan dia syarahkan. Yang ditulis oleh guru saya sendirilah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis yang ke-15. Kata Dr. Sharaf Mahmud Al-Qudah, an Abi Sa'id Al-Khudri qala jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi khair qala rajulun jahada bi nafsihi wa malihi wa rajulun fi shi'bin min asy-syi'ab ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa min syarrih. Yang bermaksud daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri nama sebenar dia Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, yang mana dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id ni tuan-tuan, dia ni antara orang yang banyak juga meriwayatkan hadis, di antara pakar rujuk sahabat jugalah Abu Sa'id ni, Abu Sa'id ni, Baik, dia kata jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan, dia kata seorang badui. Arab berbeza dengan A'rab. Kat sini datang A'rab, A'rabi. A'rabi bermaksud badui. Arab yang duduk di pedalaman. Arab yang duduk jauh daripada orang, dekat tengah-tengah padang pasir. Dia kata apa? Kata Abu Sa'id, ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Badui ni datang, dia kata pada Nabi, dia kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair? Mana satu manusia yang paling baik? Mana satu manusia yang terbaik? Ini yang Anas kata ni. Anas kata dalam satu riwayat, Anas kata kunna natamanna an jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun al-aqil fayas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. Kata Anas, kami sentiasa mengharapkan agar ada orang-orang badui ni datang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia datang tu, dia tu dalam keadaan cerdik. Badui tu cerdik, dan dia datang kepada Nabi SAW, dia tanya Nabi dan kami berada di sisi Nabi. Kenapa Anas kata macam tu? Anas kata supaya kami ni boleh belajar daripada soalan tu. Boleh belajar daripada jawapan Nabi tu. Jadi ni kata Anas lah. Jadi badui biasa datang kepada Nabi SAW, biasanya tanya apa pun,
Nabi akan jawab. Nabi bagi special treatment sikit lah. Sebab apa? Sebab dia duduk jauh. Dia duduk pedalaman. Jadi tanya apa pun insya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan layan lah. Baik. Bukan bermakna Nabi ni double standard dah. Tapi kerana mungkin orang Badui ni duduk jauh, nak ambil peluang lah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi akan layan, Nabi akan jawab. Tak apa, lama pun tak apa. Soalan macam mana pun tak apa. Soalan basic pun tak apa. Kerana kalau orang lain yang bertanya, orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, soalan-soalan yang bersifat membebankan, soalan yang memberatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berapa suka kerana Nabi bimbang akan turun wahyu berkenaan dengan perkara ini dan ia akan membebankan orang Islam. Ia akan membebankan orang Islam. Baik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, mana satu manusia yang paling baik?" Soalan ni satu soalan yang mungkin pernah ditanya sebelum ini, tetapi dengan ayat yang sedikit berbeza tetapi membawa makna ataupun membawa maksud yang sama daripada soalan. Ada sahabat tanya, "Ayyul islami khair?" Mana satu Islam yang paling baik? "Ayyul islami afdal?" Mana satu amalan dalam agama ni yang paling baik? Yang ni ditanya mana satu manusia yang paling baik. Maksud nak tahu satu-satu amalan yang paling baik di sisi Allah. Tetapi Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya dengan soalan ni, Nabi jawab dengan jawapan yang berbeza-beza. Ada yang Nabi jawab al-imanu billah thumma al-jihadu fi sabilih. Al-imanu billahi wa rasulih thumma al-jihad fi sabilih. Ada yang Nabi jawab begitu. Bila orang tanya mana satu Islam yang bagus, yang paling baik, mana satu amalan agama yang paling baik, Nabi kata beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian pergi jihad. Ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ada yang Nabi jawab tut'imut ta'am wa taqra'us salam, engkau memberi makan dan kau membacakan salam pada orang. Kenapa jawapan Nabi berbeza-beza? Seperti mana yang telah saya tegaskan dulu. Ini sebagai ulangan kepada kita semua, sebagai ulang kaji kepada kita semua. Jawapan Nabi berbeza-beza ini adalah disebabkan oleh kerana orang yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeza. Ada orang tanya Nabi satu soalan. Nabi tengok dia ni ada duit, maka Nabi suruh beri makan. Ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan yang hampir sama, dia ada mak bapak. Nabi kata birrul walidain, buatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi jawapan yang berbeza-beza itu adalah disebabkan oleh kerana apa? Adalah disebabkan oleh kerana perbezaan background. Perbezaan latar belakang orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bila Badui ni tanya, mana satukah manusia yang paling baik? Ia memberikan kita beberapa faedah. Yang pertama, Islam ini memerlukan kepada amalan. Bukan bermakna agama perlukan kita, dah. Nak menjadikan seseorang itu Muslim, nak menjadikan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah, tak hanya boleh berpada dengan sekadar saya Muslim, kemudian saya lepak, saya rehat. Saya Muslim, saya tak buat apa. Maksudnya kalau orang macam ni, dia tidak memenuhi tuntutan iman yang sebenarnya. Dia tak memenuhi tuntutan iman yang sebenarnya. Tuntutan iman yang sebenarnya, setelah mengaku, setelah percaya bahawasanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka datang benda-benda lain yang menjadi tuntutan agama. Apa dia? Benda-benda lain ni termasuklah salat, termasuklah puasa, termasuklah zakat, termasuklah haji, termasuk juga perkara-perkara yang sunat walaupun ia bukanlah satu kewajipan, dan termasuk juga larangan-larangan itu perlu untuk dilaksanakan dengan kita meninggalkan benda yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi nak menjadi Muslim ni ada tuntutan dia. Bukan hanya sekadar you believe it and you are safe. Tak. Awak percaya awak selamat. Tidak begitu mudah. Ada benda yang perlu untuk dilakukan. Walaupun orang yang beriman ni,
kalau dia jahat sekalipun dia berada di bawah kehendak Allah, Allah Ta'ala boleh ampun dia. Tetapi berdasarkan kepada dalil-dalil yang kita baca, ada orang-orang yang mengaku Muslim, yang betul-betul Muslim, tetapi melakukan kejahatan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan ambil dia, masukkan dia ke dalam neraka. Walaupun akhirnya dia akan keluar dan akan masuk ke dalam syurga, tetapi dia akan masuk neraka dulu. Walaupun kadang-kadang kita dengar tu macam release lah, lega lah, akhirnya masuk syurga juga. Tapi masuk neraka ni walaupun sekejap, ia adalah satu tempat yang sangat-sangat menyeksakan. Satu tempat yang sangat-sangat menyakitkan. Tidak ada azab yang pernah ada di dalam dunia ni menyamai azab yang ada di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam neraka nanti. Jadi sebab itu kita jangan bercita-cita. Jangan sekali-kali bercita-cita, jangan sekali-kali merasakan tak apa kalau masuk pun sekejap aja. Terus berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab api neraka dan terus masukkan kita ke dalam syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bila ditanya Nabi SAW dengan soalan itu, makna katanya dia faham bahawasanya iman di sisi ahli sunnah ini bertambah dan berkurang, dan iman di antara manusia dengan manusia yang lain itu tak sama. Dan ini menjadi bukti kita yang mengatakan, yang mana ahli sunnah mengatakan iman manusia ni tak sama. Mana sama iman kita dengan iman Abu Bakar? Mana sama iman kita dengan iman Umar? Mana sama iman kita dengan iman Uthman? Mana sama iman kita dengan iman Ali bin Abi Talib? Tak sama langsung. Kerana mereka itu lebih tinggi keimanan mereka. Dan di antara sesama kita pun iman tak sama. Sesama kita ni, iman tak sama. Bahkan iman kita hari ni, waktu ni, dengan iman kita di awal pagi tadi mungkin tak sama. Iman kita di waktu ini dengan tengah hari tadi mungkin tak sama. Kerana apa? Kerana ahli sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidul iman bitta'ah wa yanqusul iman bil ma'siyah. Keimanan itu akan meningkat tinggi bila kita melakukan ketaatan kepada Allah. Bila kita buat ketaatan, bila kita salat, bila kita puasa, kita rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kita rasa keinsafan pada Allah. Kita rasa kita nak buat ibadat banyak-banyak. Kita menginsafi benda dosa yang kita buat sebelum ni, ada kalanya sampai menangis. Itu menunjukkan iman kita berada di tahap yang tinggilah kerana ketaatan yang kita buat. Itu yang pertama. Wa yanqusul imanu bil ma'siyah. Iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang tu buat maksiat, takkan nak kata dia beriman penuh. Mesti iman dia berkurang. Walaupun tak sampailah kepada tahap kufur, kerana ahli sunnah mengatakan melakukan dosa besar ni secara umumnya tak kafir lagi. Selagi mana dia tahu benda yang dia buat tu haram. Kalau dia menghalalkan benda yang haram, dan barulah jadi masalah pada akidah dia. Katalah dia tengah berzina, lepas tu dia kata, berzina ni sebenarnya sunat muakkad. Kafir dia. Tapi kalau orang tanya, kau tahu tak benda zina ni haram? Dia kata tahu. Tapi saya tak boleh, saya tertewas dengan nafsu saya. Saya tahu benda ni dosa. Dia berdosa besar. Dan orang yang berzina, dia tak boleh kata, saya beriman dengan iman yang sempurna waktu saya melakukan perkara tersebut. Tak boleh. Kerana itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Ia adalah sesuatu kemurkaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tak boleh kata benda yang kita buat waktu maksiat itu iman kita sedang tinggi. Tak. Iman akan berkurang dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Baik. Jadi ini soalan yang terkandung dalam ni. Soalan-soalan ni mempunyai banyak makna lah. Perbezaan latar belakang boleh menyebabkan perbezaan jawapan. Keimanan itu memerlukan amalan. Dan amalan dan iman manusia ni berbeza-beza. Tak sama iman manusia ni. Sebab tu dia kata ayyun nasi khair. Mana satu manusia yang paling baik? Bila kata manusia yang paling baik, adalah manusia yang baik saja. Ada manusia yang kurang baik. Ada yang manusia yang jahat terus. Ada juga. Jadi Nabi SAW pun bersabda kat dia, rajulun jahada binafsihi wa malih.
Yang paling baik ni ialah seorang lelaki. Biasanya kalau sebut dalam hadis seorang lelaki ni maksudnya perempuan sekali. Kerana orang Arab ni, tuan-tuan, kerana orang Arab ni apabila dia nak maksudkan seseorang individu, dia akan guna perkataan seorang lelaki. Kerana apa tak disebut perempuan? Kerana perempuan tu biasanya disorokkan, kerana perempuan ni ada sifat malu, tetapi dalam banyak keadaan bila disebutkan seseorang itu dengan lelaki, perempuan masuk sekali lah. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk lelaki sajalah. Okey? Dia kata jahada bi nafsihi wa malih. Berjihad dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Orang perempuan ni taklah sampai kepada wajib tahap berjihad, tetapi orang perempuan masih ada tuntutan untuk berjihad dengan harta kalau mereka ada harta. Maksudnya berjihad dengan harta ni masih lagi boleh dilakukan oleh orang perempuan. Dan orang perempuan pun sebenarnya di zaman Nabi SAW, mereka follow. Nabi pergi berjihad bukan untuk mereka berperang angkat senjata dengan lawan orang-orang lelaki yang jahat tu, tak. Sebab mereka pun tak mampu. Tetapi mereka menolong Nabi SAW merawat mujahidin yang terluka di medan perang. Ya? Nabi kata yang pertama sekali lelaki yang berjihad dengan jiwanya. Dengan jiwa maksudnya dia sediakan tenaga dia, dia sediakan diri dia untuk pergi berjihad menentang orang-orang yang kafir, menentang orang-orang yang memusuhi agama. Bukan kata semua orang kafir kita boleh jihad. Tak. Orang kafir yang duduk dalam negara kita, yang menjadi jiran kita, yang baik dengan kita, yang tak memusuhi kita, yang ni tak boleh untuk kita lancar perang dengan mereka. Kerana mereka ini adalah muwatin. Mereka ini adalah warga negara yang membayar cukai dalam negara Islam, yang tidak memusuhi agama Islam. Maka mereka dibenarkan untuk tinggal dalam negara Islam dan tidak dibenarkan bagi orang Islam untuk menumpahkan darah mereka. Sesiapa yang menumpahkan darah orang-orang yang bukan Islam, yang duduk dalam negara Islam, mempunyai hubungan ataupun mempunyai perjanjian damai dengan kerajaan orang Islam, maka dalam keadaan tu, ya, dalam keadaan tu kita tidak boleh untuk mengapa-apakan mereka, tak boleh untuk menumpahkan darah mereka. Yang dibenarkan untuk ditumpahkan darah ini hanyalah orang-orang kafir harbi. Siapa harbi? Orang kafir yang memusuhi agama Islam, yang memusuhi negara Islam, yang memusuhi hukum hakam Islam, yang menzahirkan permusuhan kepada orang Islam. Dan baru mereka ni jadi harbi. Dan harbi tak harbi ni, pemerintah lah yang kena buat. Dan kalau katalah satu orang pemerintah dengan ijtihad dia mengatakan kafir ni harbi, dan pemerintah ni telah melakukan satu fatwa yang secara tidak langsung mengatakan darah orang yang dihukum itu halal dan hartanya juga halal kerana telah menjadi harbi. Sebab itu perkataan harbi ni jangan dibuat main suka-suka. Tak puas hati sikit dengan orang bukan Islam, terus kata dia harbi. Jangan. Kerana bimbang, bukan saya nak pro pada orang kafir ni, tak. Tapi hukum adalah hukum. Nak kata, saya bimbang, takut-takut nanti, orang akan guna fatwa kita pergi buat keganasan. Orang akan guna fatwa kita pergi membunuh orang bukan Islam. Sedangkan dia tak sampai lagi pada tahap harbi. Sebab tu bila nak guna perkataan ni, kena hati-hati. Baik. Wa malih. Dan juga berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta ni adalah dengan memberikan harta untuk menyebarkan agama Islam. Ya, menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam memerlukan belanja. Dakwah memerlukan belanja. Jihad juga memerlukan belanja. Nak beli senjata, nak beli tunggangan, nak beli kenderaan. Maka dalam isu ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam isu ni ya, kita kena berhati-hati. Terutamanya orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak pernah melarang kamu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan keadilan kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu dalam agama dan tidak memerangi kamu dalam agama, dan orang-orang selagi Allah Ta'ala tak melarang orang-orang untuk buat baik dan buat adil kepada orang-orang kafir selagi mana mereka tak memerangi kamu dalam agama,
dan selagi mana mereka tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Jadi kalaulah kata orang kafir dalam negara kita ni jadi jiran kita buat benda elok, menyantuni kita, maka tak ada alasan lah untuk kita buat orang kata apa, keganasan pada mereka. Ya, baik. Itu yang kedua. Maksudnya benda ni kena jelas supaya kita tidak tersalah anggap, semangat terlebih, tapi orang kata ilmu tak ada, akhirnya akan terbawa-bawa kepada sikap keganasan yang ni benda yang tidak sepatutnya berlaku. Ini tidak sepatutnya berlaku. Itu yang keempat yang kita bincangkan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita Asma binti Abi Bakar. Asma ni anak pada Abu Bakar. Kira dia ni adik-beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha, cuma mak lainlah. Ya, yang mana waktu mak dia datang ke Madinah pada masa tu. Mak dia datang ni waktu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni adalah satu perjanjian yang Nabi SAW lakukan bersama dengan orang-orang Quraisy untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi akhirnya puak Quraisy ni, geng Quraisy iaitu Bani Bakar, langgar perjanjian ni. Tapi tak apalah. Cuma mereka asalnya nak buat perjanjian ni lah. Pada waktu aman dan gencatan senjata ni yang telah dipersetujui, yang telah disepakati oleh Nabi dan juga golongan Quraisy, mak kepada Asma ni datang. Ada yang kata mak dia nama Qailah, ada yang kata mak dia nama Qutailah. Dia datang kepada anak dia yang bernama Asma, datang ke Madinah. Mak dia ni bukan Islam. Dikatakan Abu Bakar kahwin dengan mak dia dapat Asma, lepas tu Abu Bakar menceraikan dia waktu zaman jahiliyah lagi dan dia tak terima Islam lah. Bila dia datang, Asma ni macam jadi keliru sikit lah. Asma ni jadi macam keliru sikit sebab macam mana nak buat baik dengan mak dia ni sedangkan mak dia ni bukan Islam. Maka dia tanya kepada Nabi SAW, "A'asilu ummi? Boleh tak ya Rasulullah untuk saya mengeratkan hubungan silaturahim dengan mak saya dalam keadaan dia tu musyrik? Wahia raghibah. Dia datang kepada saya dalam keadaan dia suka nak menghubungkan hubungan silaturahim." Maka Nabi SAW membenarkan Asma untuk melakukan hubungan silaturahim, ya, dan turunnya ayat ni, iaitu Allah sekali-kali tidak melarang kamu untuk buat kebaikan dan keadilan kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Ya. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, wa rajulun fi syi'bin minasyi'ab, dan seorang lelaki yang berada di mana-mana kaki bukit, kawasan-kawasan di kaki bukit, ya'budu rabbahu, dan menyembah Tuhannya, wa yada'un nasa min syarrih, dan meninggalkan manusia disebabkan oleh kerana dia takut manusia menerima kejahatan dia, keburukan dia. Dia tak nak manusia terima kejahatan dia, dia tak nak manusia menerima keburukan dia. Baik. Apa kata Syekh di sini? Dia kata topik uzlah merupakan tajuk lama yang telah dibahasakan ataupun yang telah dibahaskan oleh para ulama, dan ulama telah menulis pun mengenainya, di mana mereka berselisih pendapat dalam menentukan hukumnya. Ulama beza pendapat tentang hukum beruzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu ialah perbuatan mengasingkan diri. Perbuatan mengasingkan diri daripada orang, tak campur orang. Itu dipanggil uzlah. Ataupun berkhalwat, walaupun bukan berkhalwat maksud khalwat yang khalwat dengan perempuan bukan haram, tak. Berkhala, bersendirian. Seperti mana Nabi SAW bersendirian di Gua Hira sehingga Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Begitu juga ulama dok bahas, kita ni boleh tak bersendirian, mengasingkan diri daripada manusia? Ya, majoriti ulama mereka mengatakan bahawasanya di antara beruzlah dengan mencampuri manusia, bercampur dengan manusia dan berdakwah kepada mereka
Antara dua ni majoriti ulama kata bercampur dengan manusia ini adalah afdal. Bercampur dengan manusia, berdakwah kepada manusia afdal. Kecuali bagi orang yang kalau dia bercampur dengan manusia, kalau dia join himpunan manusia, manusia akan mempengaruhi dia untuk menjadi jahat. Maksudnya dia tak ada pendirian. Ya, dia tak ada pendirian, maka dalam keadaan tu elok untuk dia pergi uzlah. Elok untuk dia pergi uzlah. Tapi kalau dia ni jenis kuat, maksudnya pendirian dia kuat, pandangan dia kuat, dia boleh merubah manusia, dia kena pergi campur, pergi ke buat kerja dakwah. Kenapa? Kerana majoriti ulama mengatakan Nabi SAW sendiri mencampuri orang. Nabi bercampur, Nabi bergaul dengan orang dan sambil itu Nabi berdakwah. Maka Nabi tidak meninggalkan manusia dengan pergi ke kaki-kaki bukit, tak ada. Campur, ubah, dakwah. Maka sebab itu Syekh mengatakan, dia kata apa? Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa uzlah adalah lebih baik. Minoriti ulama kata uzlah baik. Satu kalangan yang lain berpendapat hidup bercampur dengan orang ramai adalah yang afdal atau lebih baik. Ya. Saya berkeyakinan yang hadis ini menunjukkan hukum uzlah dengan petunjuk yang jelas nyata. Kalau kita tengok hadis ni kita akan dapat jawapan, kata Syekh. Mana jawapannya? Dia kata, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya mengenai sebaik-baik manusia, baginda telah memberikan dua jawapan. Ya. Nabi SAW bila ditanya oleh orang Badui, mana satu lelaki yang paling baik, Nabi jawab dengan dua jawapan. Pertama, Nabi sebut lelaki yang berjihad dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Dengan jiwanya, maksudnya nak pergi jihad kena ada campur orang lah, orang Islam. Mana ada orang pergi jihad seorang-seorang? Dia biasa pergi jihad satu pasukan lah. Ada generalnya, ada ketuanya, ada pemimpinnya. Ada tentera berkudanya, ada yang berjalan kaki, ada archers. Ni perang zaman dululah. Maka, tuan-tuan, bila Nabi jawab, lelaki yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan juga dengan hartanya, secara tidak langsung, ia memberikan isyarat yang sangat jelas, bercampur dengan manusia sambil berdakwah, bercampur dengan manusia sambil melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu lebih baik. Itu lebih baik bagi orang yang mampu. Sebab tu dia kata, Nabi jawab dengan dua jawapan. Pertama, lelaki yang bercampur dengan orang ramai dan berjihad dengan diri dan hartanya pada jalan Allah. Kedua, lelaki yang beruzlah, yakni hidup berjauhan dari manusia yang lain dan beribadat kepada Tuhannya dan menjauhi diri dari menyusahkan manusia yang lain. Dari sini dapat difahami bahawa jika uzlah itu baik secara mutlak, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebut keadaan yang kedua saja. Kalaulah kata tak bercampur orang tu bagus, dah tentu Nabi kata kau pergi jauhlah pada orang, duk asing. Tapi Nabi tak kata gitu. Nabi bagi dua jawapan. Satu orang yang berjihad, satu orang yang mengasingkan diri. Syekh kata, ini menunjukkan tiada kelebihan bagi uzlah dan selainnya secara mutlak. Maksudnya, bagi sesetengah orang, bercampur lebih baik. Bagi sesetengah orang, beruzlah lagi baik. Macam nak tahu baik ke tidak? Kalau dengan bercampur kita boleh buat kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita boleh ajak orang buat benda baik, kita boleh teruskan dakwah, kita boleh cegah benda yang mungkar, dan yang terbaik bagi kamu yang itulah bercampur dengan manusia. Kerana kamu beribadat untuk diri kamu dan kamu menjadi ejen penyelamat bagi orang lain untuk orang lain tidak melakukan maksiat dan ajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam kalau dia masih belum Islam. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Jelaslah yang manusia itu terbahagi kepada dua bahagian utama, dia kata. Pertama, insan beriman yang kuat. Insan beriman kuat pula imannya. Kuat juga syakhsiahnya. Boleh mempengaruhi mereka yang berada di sekelilingnya dengan mendampingi,
malah melihatnya sahaja akan bertambahlah kebaikan dan ketakwaan insan yang lain dan lebih dekat kepada Allah Ta'ala, mengajar kepada mereka urusan agama mereka, mengingatkan mereka akan Allah dan hari akhirat. Dia tidak terpengaruh dengan kejahatan dan penyelewengan mereka. Maka kalau jenis ni, kata Syekh, jenis ni dapat diaplikasikan dengan bahagian pertama hadis. Justru afdal bagi mereka bercampur dengan orang ramai dan tidak beruzlah dari mereka, bahkan jadi wajib ke atas mereka sama ada secara kifayah maupun wajib ataupun fardu ain, bahkan berdosa bagi mereka beruzlah kalau tak ada orang lain buat kerja ni. Contohlah kalau kita pegang, tuan-tuan, kalau kita pegang pada pendapat beruzlah tu afdal secara mutlak, tak tengok langsung kepada keadaan manusia, maka apa jadi? Semua orang-orang agama, semua orang-orang saleh akan pergi beruzlah, akan meninggalkan masyarakat. Jadi masyarakat akan tinggal tanpa bimbingan. Masyarakat akan ditinggalkan tanpa bimbingan. Maka dalam keadaan tu siapa nak ajar mereka? Dalam keadaan tu siapa nak berikan panduan pada mereka? Siapa nak ajak orang lain untuk masuk Islam? Jadi dalam keadaan tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam keadaan tu bagi saya lah, kita akan merasai bahawasanya dunia ataupun masyarakat akan dipenuhi dengan orang-orang jahil. Masyarakat akan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengetahui hukum hakam agama. Tidak mengetahui hukum hakam agama. Jadi oleh kerana itu, kita mengatakan bahawasanya uzlah ini tidak afdal untuk semua orang. Dia hanya afdal untuk sebahagian orang. Untuk orang yang mampu buat kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar, teruskan buat kerja, teruskan bercampur kepada bercampur dengan manusia. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian yang kedua, insan yang lemah iman dan lemah juga syakhsiahnya, tidak mampu untuk mempengaruhi mereka di sekelilingnya. Jika bercampur dengan mereka akan terpengaruh dengan kejahatan mereka dan menjadi semakin lemah dan terjebak dengan dosa, atau orang lain akan disakiti melalui lidah dan anggotanya. Jika bercampur dengan orang ramai akan menyakiti mereka dan akan terjerumus dalam berbagai dosa. Katalah satu orang ni dia sedar diri dia, dia tengok-tengok diri dia, dia kata saya ni kalau bercampur orang, ustaz, first saya akan terikut dengan orang. Kalau saya bercampur, iman saya akan terganggu. Saya akan jadi orang yang tak mampu untuk kawal diri. Saya akan jadi terikut-ikut dengan orang lain untuk melakukan perkara-perkara dosa. Maka dalam isu ni, tuan-tuan, Syekh mengatakan apa? Dia kata afdal untuk dia beruzlah untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan semangat. Bukankah sekadar itu? Bagi orang yang merasakan diri dia tak mampu nak kawal diri, mulut dia tak boleh nak kawal, tindakan dia tak boleh nak kawal, dia asyik nak kenakan orang je, maka dalam keadaan tu afdal juga bagi dia untuk mengasingkan diri daripada manusia. Kerana kalau dia duduk dekat dengan manusia, dia mungkin akan terpengaruh dengan kejahatan manusia, dan dalam masa yang sama dia juga mungkin akan buat benda yang tak elok pada manusia. So jauhkan diri daripada manusia adalah terbaik untuk menghindarkan diri daripada dosa yang dibuat oleh dia. Maka sebab itu dia kata ini sesuai untuk bahagian kedua hadis. Siapa yang sesuai? Orang yang lemah iman, orang yang lemah syakhsiah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia kata dengan itu afdal bagi mereka beruzlah, bahkan mungkin wajib bagi mereka. Namun begitu, uzlah dalam keadaan ini tidak dikira berlandaskan syariat kecuali dengan beberapa syarat. Nak kata pergi uzlah, Syekh kata ada syaratnya uzlah ni. Bukan uzlah ni pergi suka-suka tanpa ada syarat. Ada syarat dia. Apa dia? Yang pertama, uzlah hendaklah sebagai perawatan atau rawatan pendidikan.
Insan yang terpengaruh dengan kejahatan insan yang lain adalah lemah lagi sakit, perlukan kepada perawatan. Uzlah adalah di antara cara perawatan, bukannya menjadi tujuan dengan sendirinya. Maksud bila kita sebut tentang uzlah, ya, kalau kita sebut tentang uzlah, kita bagi tahu uzlah ni rawatan. Rawatan untuk apa? Rawatan untuk diri. Kenapa dengan diri? Diri lemah iman. Diri lemah dari sudut syakhsiah. Diri itu banyak benda yang tak beres. Kalau campur dengan orang, boleh maki orang, boleh sakiti orang, boleh sakitkan orang. Dan dia uzlah dulu. Muhasabah diri. Kuatkan iman, kuatkan ilmu. Dan dalam proses rawatan, tak ada rawatan yang berterusan selama-lamanya kalau benda tu dah sembuh. Kalau benda tu dah sembuh, kita stoplah makan ubat. Kan? Pergilah campur dengan manusia balik. Stoplah duduk kat hospital. Kan ni bukan macam cerita Doremi, duduk kat ward makan sedap, dia kata kami tak mau keluar, kena perambat dengan doktor kena keluar, kan? Jadi, ya, perawatan untuk tempoh ini adalah adalah untuk lebih mengenali Allah. Mengenali Allah dan mengenali perundangan Allah. Halal dan haram sekiranya kelemahan disebabkan oleh kejahilan. So nak tahu tentang halal haram Allah, nak tahu tentang hukum Allah, nak tahu tentang sifat Allah, nak tahu macam mana nak mantap akidah, masuk sekejap beruzlah. Ambil training. Jika kelemahannya disebabkan oleh cintakan dunia, dirawat dengan menjauhkan diri daripadanya. Jauhkan diri daripada dunia sekejap. Jauhkan kejap diri daripada dunia, fokus kepada akhirat. Fokus hadis-hadis berkenaan dengan kiamat. Fokus hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana bahayanya manusia yang menggunakan dunia dia untuk mencapai kepuasan sampai meninggalkan agama dia. Ya, baik. Sekiranya kelemahan disebabkan persekitaran yang buruk, hendaklah dijauhi darinya hingga sembuh. Kemudian kembali semula dengan penuh kekuatan dan dapat mempengaruhi sikapnya menjadi positif, bukannya negatif. Jadi, ya, ni benda yang disebut oleh Syekh uzlah rawatan. So kena tahu dulu, hang lemah kat mana? Kalau lemah sebab cintakan dunia, okey, uzlah, pergi belajar benda-benda yang berkaitan dengan akhirat. Pergi belajar benda yang berkaitan macam mana nak buang dunia daripada jiwa. Itu, ya, benda yang disebutkan oleh Syekh. Kalau uzlah itu hanyalah disebabkan oleh kerana uzlah tu benda yang disebabkan oleh kerana kita rasa ilmu tak ada. Pergilah belajar. Uzlah, pergi belajar. Asingkan diri kejap pada manusia. Begitulah dia kata. Ya? Baik. Yang kedua dia kata, uzlah adalah untuk sementara, bukan terus menerus. Ini benda yang sangat penting juga. Iaitu, uzlah ni dia bukan direct terus sampai tak campur orang langsung. Islam tidak mengenali uzlah yang berterusan, baik di zaman Nabi maupun di zaman sahabat. Malah uzlah ini muncul dalam bentuk yang terpencil selepas daripada zaman kegemilangan Islam. Nabi SAW beruzlah dalam perutusannya, beberapa hari berturut-turut dan kadang-kadang sehingga sebulan. Akan tetapi selepas perutusannya, baginda tidak melakukannya lagi, bahkan turun kepadanya firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Maksud dia kata apa? Nabi Syekh kata apa? Syekh kata sebelum Nabi terima wahyu, betul lah Nabi ada uzlah. Sebab apa Nabi uzlah pada masa tu? Sebab Nabi belum terima wahyu, tak ada tanggungjawab lagi lah untuk berdakwah. Tapi lepas Nabi terima wahyu, Nabi dakwah. Turun pula ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah amaran. Beri amaran untuk apa? Beri amaran supaya orang-orang yang buat dosa ni sedar diri. Supaya orang yang buat dosa ni tak buat dosa dah. Ya, baik. Baginda SAW tidak mengenali uzlah maupun rehat selepas itu. Dengan itu uzlah hanyalah untuk rawatan. Uzlah hanyalah untuk ambil semangat balik. Dapatkan rawatan, dapatkan ilmu. Bukan berterusan. Tak. Bukan selama-lamanya pergi uzlah tak keluar-keluar sedangkan diri dia mampu untuk
didik masyarakat. Ni benda yang penting ni saya kena sebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham berkenaan dengan uzlah. Uzlah ni rawatan seperti mana kata Syekh. Selesai aja penyakit, keluar. Bila bercampur dengan orang buat kerja amar makruf nahi mungkar, buat kerja dakwah. Kadang-kadang dalam dakwah ni ada penyakit datang. Penyakit apa? Penyakit ujub. Penyakit riak. Rasa macam kita dah baik sangat. Dan rasa diri, aku ni kena uzlah balik lah. Jiwa dah teruk ni. Jiwa dah riak ni. Ya? Jiwa dah orang kata apa, dah tak mampu lagi nak tanggung ujub, rasa diri hebat ni. Dan berhenti kejap, pergi uzlah. Baca balik hadis-hadis yang berkaitan dengan bahaya riak. Baca balik ayat-ayat Quran yang suruh ikhlas kepada Allah. Baca balik hadis-hadis yang berkenaan dengan kepentingan ikhlas. Bersahabat balik dengan orang-orang yang ikhlas, yang boleh nasihat kita. Dan bila dah selesai, bila dah rasa ada kekuatan, keluar balik, sambung balik, jumpa manusia, dakwah balik. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, Syekh mengatakan, dengan itu dia kata uzlah adalah untuk rawatan. Sewajarnya berlalu dengan berlalunya sebab samalah keadaannya dengan seorang yang dimasukkan ke tempat kuarantin kerana dijangkiti penyakit. Apabila dia sembuh dari penyakitnya, dia kembali kepada kehidupan biasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata, uzlah adalah khusus, bukannya umum. Maksudnya uzlah ni benda yang khusus. Apa maksud benda yang khusus? Setiap orang nilai diri masing-masing. Ya. Setiap orang nilai diri masing-masing. Ya. Jadi orang tu dia tahulah diri dia. Jadi kalaulah kata satu orang ni dia dah campur dengan orang, lepas tu dia rasa macam aku ni tak boleh lah. Kena ada pendidikan balik aku ni. Kena ada rawatan balik. Sebab jiwa dah tak boleh nak tahan-tahan lagi dah. Ya, maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia kena pergi uzlah. Tapi uzlah tak boleh semua orang pergi. Tuan-tuan bayangkan kalau semua orang pergi uzlah. Semua orang pergi. Ya? Saya pergi. Mana-mana ustaz pun pergi. Termasuk dengan Perdana Menteri yang baru dilantik pun pergi. Jadi kalau macam tu, negara tak berjalan. Urusan ummah tak berjalan. Maka kalau urusan ummah tak berjalan, ya, maka dalam keadaan tu, ya, dia akan jadi kacau lah. Sebab tu kita tengok Nabi SAW, dia tak kempen berterusan semua orang pergi uzlah, tak campur langsung dengan dunia, tak ambil peduli langsung dengan dunia. Tak. Nabi SAW, ya, berterus berdakwah. Kalau ada sahabat-sahabat pun memerlukan uzlah, dia buat sendiri-sendiri berdasarkan kepada penilaian diri dia. Okey? Buat sendiri-sendiri ni maksudnya kalau ada perkumpulan kecil ke nak muhasabah sesama sendiri pun okey. Tapi bukan secara berterusan satu negara kempen untuk beruzlah semua. Pejabat tak berjalan, ekonomi tak berjalan, politik tak berjalan, pentadbiran negara tak berjalan, ketenteraan tak berjalan. Jenuh kita. Kan? Alasan uzlah. Kacau. Negara Islam kacau kalau jadi macam tu. Dan sebab tu dia kata uzlah adalah khusus bukannya umum. Dia beruzlah kerana kejahatan yang terdapat dalam masyarakatnya dan dari mereka yang jahat kerana apabila dia bercampur dengan mereka akan menyeleweng dan terpengaruh dengan mereka. Akan tetapi tidak wajar dia beruzlah dari kebaikan dan orang yang baik-baik kerana mereka inilah yang akan memimpinnya, menjadi benteng baginya dalam melawan penyelewengan masyarakat, mengajarnya apa yang dia jahil, mengingatkannya apabila dia lupa dan membantunya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dia dah tengok ada satu tempat tu tak okey, dia uzlah daripada tempat tu, dia pergi satu tempat yang lain tengok okey, so dia pergilah bercampur dengan orang di sana. Sebab tu kan kita ada baca hadis tentang orang yang bunuh 100 orang tu kan Syekh tu kata, setelah Syekh tu kata dia boleh bertaubat setelah membunuh 100 orang, Syekh tu kata kat dia, in taliq ila ardi kadza wa kadza, kau pergi ke negeri sekian-sekian, fa inna biha unasan ya'budun Allah, di sana ada manusia yang menyembah Allah,
fa'budillaha ma'ahum. Kau pergi sembah Allah bersama dengan mereka. Wala tarji ila ardik fa innaha ardusu. Kau jangan pergi ke negeri kau balik yang asal, kerana tempat itu tempat yang jahat. Bandingannya samalah dengan keadaan orang yang sakit beruzlah dari orang ramai tetapi tidak beruzlah daripada doktor yang merawat. Jadi kalau dia ni pergi uzlah kerana dia ada masalah ni, dia pergi uzlah dengan orang yang boleh buat dia jadi jahat je lah, dia asingkan diri. Tapi kalau orang tu memang orang baik, orang tu yang bantu dia, tak perlu dia beruzlah dengan orang tu. Kan macam orang sakit lah. Dia sakit, dia uzlah daripada orang ramai, dia kuarantin daripada orang ramai, tapi daripada perawat dia tak uzlah, kerana perawat akan memberikan manfaat kesihatan, akan berikan ubat, akan berikan nasihat macam mana nak sembuh balik. Begitulah keadaannya. Dengan itu uzlah berdasarkan syarat-syarat yang disebut bukanlah lari daripada syaitan dan konco-konconya, bukannya negatif, akan tetapi ia adalah sesi latihan bagi menguatkan iman manusia dan keazaman mereka. So, uzlah ni bukan larikan diri. Uzlah ni bukan maksudnya cabut lari. Tetapi uzlah adalah satu proses pendidikan, proses tarbiyah untuk mendapatkan kekuatan supaya dia boleh bercampur dengan manusia dan berdakwah kepada mereka. Ya. Maka sebab itu dia kata, akan tetapi ia adalah sesi latihan bagi menguatkan iman manusia dan keazaman mereka. Dibuka peluang baginya untuk cara bagi menyampaikannya kepada natijahnya dan kembali untuk menghitung diri, muhasabah dirinya dan menimbang segala amalannya. Saya boleh katakan secara tidak langsung, kita juga sebenarnya ada mengamalkan beberapa konsep uzlah yang mungkin kita tak perasan tapi kita dah buat. Apa dia? Yang pertama, konsep uzlah yang kita biasa buat adalah kita duduk di tikar semayang kita berzikir kepada Allah sendirian. Sambil kita muhasabah diri. Sambil sebahagian mungkin ada di kalangan kita yang menangis pun bila teringatkan dosa, bila minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Iktikaf umpamanya. Kita iktikaf di masjid. Kan sekarang ni masjid ada SOP lah, tapi dulu ya, kita iktikaf di masjid, duduk seorang-seorang menunggu waktu salat, menunggu orang mendirikan salat. Itu juga merupakan salah satu daripada proses uzlah, tapi uzlah yang pendek. Tapi ia sangat bermakna. Kenapa sangat bermakna? Kerana ia memberikan kesan kepada iman. Ia memberikan kesan kepada iman, ia seolah-olah memberikan charge. Memberikan cas pada jantung kita, jantung iman kita ni perlu cas. Jadi duduk seorang-seorang, zikir seorang-seorang, doa seorang-seorang, istighfar seorang-seorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia dan memberi kekuatan pada dia untuk dia keluar daripada masjid setelah dia beriktikaf, setelah dia berzikir, setelah dia berqiyamul lail, dia keluar pada masyarakat dalam keadaan mendapat kekuatan yang baru. Ya? Maka sebab itu dia kata, di antara jenis uzlah yang disyariatkan oleh Islam dan mendorongnya, yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan ialah iktikaf. Iktikaf. Saya sebut tentang iktikaf. Iktikaf dia kata, khususnya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Masuk je bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir Nabi SAW beriktikaf. Nabi tak campur orang pun. Nabi siap ketatkan lagi seluar dia untuk memberi isyarat bahawasanya tidak ada ruang untuk perhubungan suami isteri, tunggu selepas habis Ramadan, tunggu sehingga Syawal. Ya? Nak bagi tahu, waktu ni waktu Nabi SAW beruzlah. Waktu ni adalah waktu di mana Nabi SAW sedang fokus untuk mendapat kekuatan jiwa. Sebab apa? Sebab lagi bila masuk aja Syawal, ya, bila masuk aja Syawal, maka dalam keadaan tu dia telah pun mendapat sifat muttaqin. Mendapat sifat muttaqin. Muttaqin ni apa dia? Allah Ta'ala sendiri sebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, ya, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, dijadikan ataupun ditetapkan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa, dijadikan bagi kamu ni puasa, disyariatkan puasa supaya kamu
bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Jadi bila dah ada perasaan takwa tu, jangan pergi campur orang. Pergi dakwah kepada orang, beri manfaat kepada orang, beri ilmu kepada orang. Baik. Bahkan salat dia kata, khususnya qiyamul lail, padanya adalah sejenis uzlah. Salat kita. Kita salat, kita baca Al-Fatihah, kita baca zikir-zikir dalam salat, kita baca tasyahud. Semua itu, kalau kita faham maknanya, ia memberikan 1001 kekuatan kepada Muslim. Sebab itu Nabi sendiri sebut dalam hadis riwayat Nasa'i, Nabi kata, ju'ilat li qurratu aini fis salah. Dijadikan untuk aku ni penyejuk mata aku di dalam salat. Ketenangan itu ada dalam salat. Kenapa tenang dalam salat? Kerana orang yang salat, khusyuk dalam salatnya, memahami butir-butir bacaan di dalam salatnya, dia akan rasa tenang. Dia akan dapat kekuatan. Kerana dia sedar dan dia tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjawab setiap bacaan Fatihahnya. Setiap ayat Allah Taala jawab. Dan dia tahu bahawasanya Allah Taala sekali-kali tidak akan mensia-siakan doa dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini salah satu daripada benda uzlah yang kita boleh buat hari-hari. Hari-hari boleh buat. Setiap hari kita salat. Setiap hari kita melaksanakan salat 5 waktu dan kita ada salat sunat. Bersendirilah pada waktu-waktu di dalam salat. Bermunajat kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Mungkin ada di kalangan kita yang mempunyai ujian yang kuat. Ya, kita dalam keadaan PKP, ada yang diuji oleh Allah dengan rezeki yang terputus, diuji oleh Allah dengan bisnes yang tidak begitu membantu, diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mungkin pasangan yang tidak memahami, dengan anak-anak yang tidak mendengar cakap. Berusaha untuk memperbaikinya, tapi bila kita rasa mungkin ada rasa lelah, mengadu kepada Allah di dalam salat. Mengadu minta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala memberikan kita ujian, apabila Allah Ta'ala memberikan kita musibah, apabila Allah Ta'ala memberikan kita kesakitan di dalam hidup, itulah waktu di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kita rasa kelazatan di dalam ibadah. Percayalah cakap saya. Tuan-tuan, percayalah cakap saya. Kita dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita kaya, dalam keadaan kita tidak ada ujian, waktu tu mungkin ibadat kita tidaklah sekhusyuk, tidaklah seserius bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan ujian. Bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan ujian, Allah Ta'ala berikan kita kesempitan, waktu tu kalau kita berdoa kepada Allah, kita akan rasa nikmatnya doa. Kita akan rasa nikmat betul-betul doa ni. Kita akan rasa sungguh betul nak doa. Kita akan puji Allah lebih dan kita akan merintih lebih. Ya Allah, tidak ada tempat untuk aku mengadu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha berkuasa. Kenapa? Kerana waktu kita diberikan ujian, waktu tu terasa bahawasanya kita ni lemah. Sebab tu kalau kita tengok dalam doa-doa Nabi SAW dalam hadis ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis, doa-doa Nabi ni banyak selain daripada meminta sesuatu yang luas, kebaikan dunia dan akhirat, doa-doa Nabi ni juga memberikan pendidikan dan nasihat pada diri. Selain daripada kita berdoa dengan lafaz-lafaz Nabi ni, dengan lafaz-lafaz yang ada dalam hadis Nabi, Nabi juga ajar kita tentang konsep menegur diri dalam doa. Konsep bila kita sebut, kita sedar kedudukan diri kita. Kan? Kalau kita tengok dalam Sayyidul Istighfar, tuan-tuan, tuan-tuan biasa amal Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar ni Nabi ajar penghulu istighfar. Apa itu penghulu istighfar? Nabi SAW kata, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini Sayyidul Istighfar. Yang mana Nabi ajar kita, Nabi kata baca ni. Ya. Pada waktu pagi dan petang Nabi baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Wahai Tuhan, Engkaulah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah dengan layaknya melainkan hanyalah Engkau. Khalaqtani, Engkau menciptakan aku. Wa ana abduk, aku hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dik. Wahai Tuhan, aku berada di atas perjanjian aku dan kamu. Aku berada di atas perjanjian dengan kamu, wahai Tuhan. Wa wa'dika, aku berjanji dengan kamu. Mastata'at, selagi mana aku mampu, aku pegang janji ni, nak jadi hamba yang baik, nak menjadi orang yang beriman. Kita pegang. Doa ni mengajar kita, istighfar ni mengajar kita, Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Allah Ta'ala saja layak disembah. Kita ada perjanjian dengan Tuhan yang kita perlu tunaikan. Menjadi hamba yang baik, taat kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. A'udzubika min syarri ma sana'at. Wahai Tuhan, aku berlindung denganmu, wahai Tuhan, daripada kejahatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku kembali kepadamu, wahai Tuhan, dengan membawa nikmat Engkau ke atasku. Aku datang kepada kamu bawa dosa. Aku datang kepada kamu bawa kesalahan. Tapi nikmat Engkau, wahai Tuhan, tidak putus-putus atas diri aku. Kadang-kadang manusia yang merasakan diri dia kena uji dengan ujian yang berat pun, sebenarnya nikmat Allah kalau nak dihitung masih lagi tak putus pada dia. Dia masih lagi diberikan kehidupan, masih lagi diberikan anggota yang sempurna, masih lagi diberikan lidah untuk makan makanan yang sedap dan merasa minuman yang lazat. Nikmat itu tidak putus, cuma Allah Ta'ala ambil sikit saja daripada nikmat tu. Itu pun dah terasa, libang-libu kata orang Perak kan. Maka sebab itu, bila kita baca yang ni, kita akan ingat, aku ni masih ada nikmat yang aku pakai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kadang-kadang aku tak rasa. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku kembali kepadamu, wahai Tuhan, membawa wa abu'u bi dzambi, dan aku kembali kepadamu membawa dosa aku. Walaupun aku ambil nikmat Engkau, walaupun aku rasa aku tahu aku berada di atas perjanjian dengan Engkau, wahai Tuhan, tapi aku bawa juga dosa aku kerana aku manusia biasa. Faghfirli, wahai Tuhan, ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kerana tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanyalah kepada kamu. Kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ajar tentang konsep lemahnya diri manusia. Nabi ajar konsep pegang pada janji selagi mana mampu. Nabi ajar iktiraf dengan dosa sekali dengan istighfar. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nabi ajar tentang tauhid. Sangat besar. Ya, jadi sebab itu orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan doa-doa Nabi dan memahaminya, sukar dia nak pergi kepada benda lain. Sukar dia nak pergi kepada amalan-amalan rekaan. Kerana apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah sempurna. Apa yang diajar oleh Nabi itu sempurna. Apa yang diajar oleh Nabi itu sangat-sangat baik kalau kita mampu untuk menghayatinya. Jadi cubalah tuan-tuan. Lazimkan diri kita, saya juga, kita lazimkan diri kita untuk berada di atas sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu dia kata, begitu juga muhasabah yang dilakukan oleh seseorang sebelum tidurnya. Itulah sebabnya di antara mereka yang dipayungi oleh Allah pada hari tiada payungan kecuali payungnya. Nabi kata apa? Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Nabi sebut 7 golongan. Sab'atun yadhulluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan berikan naungan kepada mereka. Naungan apa ni? Naungan di padang mahsyar. Waktu di mana orang berada di bawah panah terik, Allah Ta'ala bagi naungan kat kita. Naungan yang sangat istimewa daripada Allah. Orang lain tak dapat naungan tu. Mungkin ada di kalangan kita macam rasa, naungan tu macam mana? Wallahu alam, kita tak tahulah. Tapi kalau nak dapat gambaran yang sedikit-sedikit mungkin
untuk memahaminya dan menghayatinya. Kalau kita duduk kat bumi Arafah waktu haji, waktu panas terik orang tak ada kemah, kita ada kemah. Kemah kita siap ada aircon lagi. Kan? Macam mana keadaannya orang yang tak ada kemah yang duduk bawah matahari tu? Itu baru Arafah. Ni padang mahsyar ni. Allah Ta'ala bagi naungan. Siapa yang Allah Ta'ala bagi ni? Macam-macam lah. Imamun adil, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang jiwa terikat dengan masjid. Pemimpin yang adil. Last sekali Nabi sebut, wa rajulun zakarallaha khalian. Seseorang yang mengingati Allah. Berzikir kepada Allah. Muhasabah diri dalam keadaan bersendirian. Uzlah seketika. Fafadat ainah. Dan mengalir air mata dia. Mengalir air mata dia sebab apa? Sebab menginsafi dosa dia. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Sebenarnya saya nak baca 2 hadis hari ni. Tapi tiba-tiba saya baca hadis ni jadi panjang pula, kan? Tapi insya-Allah kalau ada, tapi tak apalah. Saya minta maaf lah pada penganjur kerana saya dah sebut tadi saya okey. Tapi nampaknya macam hurai hadis yang nombor 15 ni jadi seronok, jadi panjang pula. Jadi insya-Allah tak apa. Kita cuba untuk segerakan hadis akan datang kalau sempat, sebab hadis akan datang pun sebenarnya panjang juga, kan. Hadis yang pendek ni pun saya urai dekat sejam lah, kan. Bukan kata dekat sejam, memang sejam pun saya urai. Jadi saya biasanya memang kuliah saya sejam je sebab saya pun tak larat nak kuliah lama-lama, ya. Maka saya berhenti di sini dulu, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya alu-alukan, ya. Baik, saya tengok dulu. Dia punya curser ni kecil, saya susah nak gerakkan, Baik. Assalamualaikum penganjur, macam mana nak dapat link kuliah ya? Kena grup ke? Yang ni apa ni? Nanti Kak Lin akan bagi dalam grup ni ada link ya untuk Nur Islam Academy, insya-Allah. Okey. Apa ni, admin Nur Islam Academy dah bagi dah, ya. Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Berikutan doa. Boleh Doktor tolong komen sikit tentang fenomena terkini iaitu minta kucing tolong doakan. Masyhur dilakukan untuk meminta cepat dapat zuriat. Hujahnya ialah pengalaman sendiri dan kucing tiada dosa jadi senang dimakbulkan. Adakah ini boleh dibolehkan dalam agama untuk minta kucing doakan kita? Pertama sekali tuan-tuan, kita tidak nafikan kucing ni dia bukan mukallaf. Dia tidak dibebani dengan hukum hakam, dia tak perlu salat, dia tak perlu puasa dan sebagainya. Maka tidak ada pertimbangan dosa dan pahala baginya. Begitu juga kucing ni ataupun semua binatang ataupun makhluk yang ada di atas muka bumi ni bertasbih kepada Tuhan. Tetapi kita nak minta doa daripada kucing ni. Macam mana kita nak tahu kucing tu faham ke tidak apa yang kita cakap? Dan macam mana kita nak tahu, macam mana orang yang kata, oh saya minta kat kucing, kucing tu doa untuk saya mengandung terus. Bila masa dia faham bahasa kucing? Dia kata saya minta kat kucing, tiba-tiba dapat. Mana engkau tahu yang kau minta kat kucing, maka Allah Ta'ala bagi? Mungkin doa engkau sebelum ni, mungkin doa mak engkau, mungkin doa bapa engkau. Kan? Jadi, saya tak tahu di mana rasionalnya minta doa kat kucing, makbul. Sebab kucing pun tak faham bahasa kita. Macam mana kucing nak doa untuk kita? Dia yang cakap tu pun, masalahnya, macam mana dia tahu kucing tu doa untuk dia? Dan macam mana dia tahu kucing tu faham bahasa dia? Macam mana dia tahu kucing tu dah doa untuk dia? Dan mana dia dapat pastikan dia mengandung tu sebab kucing doa?
Ini benda yang kita kena tanya dulu sebelum kita nak isbatkan ataupun sebelum kita nak tetapkan fadilat minta doa daripada kucing. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru-baru ini viral seorang kanak-kanak yang mimpi berjumpa Nabi seperti yang Ustaz ulaskan sebelum ini. Soalan saya, jika seseorang itu bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat jelas wajah Nabi, bolehkah dia melukis wajah Nabi dan tunjukkan kepada orang lain? Jazakallahu khairan. Sebenarnya lukisan, sebelum tu saya nak urai pasal budak itulah. Mak dia kata budak-budak tak menipu, dia kata. Saya tak tahulah budak-budak ni betul ke tak menipu, tapi kadang-kadang ada je budak-budak yang menipu, ada je kan. Kadang-kadang dia takut, dia tak mengaku. Sebenarnya dia buat tapi dia tak mengaku, ada juga. Menipu juga tu kan. Tapi kalau betul anak dia tak menipu, kita kena tahu hadis ni ataupun khabar ini dia bukan hanya dirosakkan ataupun diganggu oleh pembohongan, tetapi ia juga dirosakkan oleh kesilapan, lupa dan sebagainya. Budak-budak yang kecil yang belum baligh ni, mereka tidak ada sifat keseriusan. Sebab itu ulama hadis dalam bab menerima khabar, menerima hadis, mereka terima kalau budak yang dah mumayyiz, dah faham, datang kelas hadis untuk menerima hadis. Tapi nak menyampaikan, mereka kata mesti baligh. Kenapa? Kerana takut mereka tak ada serius, takut tersilap. Jadi hadis dhaif ni bukan sebab tipu je. Hadis menjadi ditolak bukan sebab ditipu je, bukan sebab dipalsu je. Kadang-kadang kesilapan perawi menjadikan hadis sebagai dhaif. Baik, kalau seseorang itu mimpi jumpa Nabi SAW, dia perlu tahu dulu ciri-ciri Nabi itu macam mana. Dia kena bacalah kitab-kitab hadis, kitab Syama'il Muhammadiyah umpamanya. Tengok sifat-sifat Nabi. Sebab tu Ibn Sirin pernah ditanya, Ibn Abbas juga pernah ditanya oleh seseorang yang mengatakan dia mimpi jumpa Nabi. Bila ditanya aja, disuruh sifatkan, kau nampak macam mana? Bila orang tu cerita 1, 2, 3, barulah dia kata, okey, engkau tak nampak Nabi, itu bukan Nabi. Jadi nak tahu Nabi ke ataupun tidak, kena baca kitab hadis. Kena baca kitab hadis. Baik. Orang yang dah jumpa Nabi dengan sifat-sifat seperti mana yang disebutkan dalam hadis itu, keuntunganlah bagi dia. Fadilatlah bagi dia. Fadilat besarlah bagi dia. Tapi adakah perlu dia lukis? Tak perlu dilukis. Kerana Nabi SAW ini sepakat ulama mukanya tidak boleh dilukis. Kenapa? Kerana ia akan menimbulkan ghulu. Dibenarkan lukisan-lukisan ulama-ulama pun ada orang yang dah sampai pada tahap melampau, menjadikan sebagai tangkal dan sebagainya. Maka Nabi ini lagilah, sebab tu kalau ada filem-filem kartun ke apa ke, kalau ada filem-filem bukan kartun, bukan saja kartun, filem-filem zaman Nabi pun mereka tidak akan melakonkan watak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi ni apa saja yang ada pada Nabi itu adalah orang kata apa, hukum. Tindakan Nabi, apa yang Nabi buat, macam mana pakaian Nabi, itu semua jadi hukum. Jadi sebab itu kita tidak dibenarkan untuk melukis wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu Ustaz, macam mana Ustaz, saya rindu kat Nabi. Amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak selawat kepada Nabi, insya-Allah di hari akhirat kita akan bertemu dengan Nabi dan kita akan minum daripada telaga Nabi insya-Allah. Ya, baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada tak surah-surah atau zikir yang sahih untuk diamalkan ibu-ibu yang mengandung? Setahu saya tidak ada, sama saja macam orang lain. Setahu saya. Nanti saya cari kalau ada. Tapi setahu saya amalkan zikir-zikir yang biasa. Dan banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa supaya anak itu menjadi anak yang saleh. Doa-doa dalam Quran ada. Minta supaya dapat zuriat yang saleh. Antaranya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada zuriat kami dan daripada isteri kami dan juga zuriat kami, daripada pasangan kami dan zuriat kami, penyejuk jiwa, dan jadikan kami ini orang kata contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Salam Dr. Waalaikumsalam. Bolehkah seseorang berdoa ramai-ramai seperti majlis keramaian dan sebagainya? Baik, berdoa secara beramai-ramai ini kalau ada tujuan yang bersama dan dilakukan sekali-sekala, bukan menjadi rutin, bukan menjadi satu ritual yang tetap, maka tidak menjadi masalah. Seorang boleh berdoa, yang lain boleh mengaminkan kalau ada tujuan yang bersama dan dilakukan bukan secara berterusan. Kerana afdalnya berdoa ni sendirian, yang kita faham dan kita feel,
kita punya doa sendiri. Tapi kalau ada hajat bersama, umpamanya ada mak bapak kawan-kawan kita yang sakit, so kita doa ramai-ramai. Tak ada masalah. Itu boleh. Yang lain aminkan. Seperti mana dalam Quran Allah Ta'ala, Musa berdoa kepada Allah. Musa berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil tindakan kepada Firaun. Ya. Jadi dalam ayat tu disebut Musa aja doa, kan? Tapi bila Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala kata qad ujibat da'watukuma. Sesungguhnya doa kamu berdua telah pun dijawab, telah pun dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu menunjukkan yang berkemungkinan Nabi Harun juga mengaminkan. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah konsep beruzlah ini kita boleh gunakan untuk menasihati atau sebagai rawatan orang-orang yang depres dengan keadaan semasa? Boleh. Boleh kalau kita rasa itu bermanfaat, kita kata beruzlah seketika. Tinggalkan seketika. Contohlah kan, macam saya pun, kadang-kadang orang duk hentam juga dekat Facebook kan. Dekat page bila ada pandangan saya yang kontroversi tapi saya kena sebut, jadi kontroversi lah. Jadi orang kata apa, jadi besarlah cerita tu, duk maki pun ada, duk kutuk pun ada, duk bagi mesej panggil dengan nama-nama binatang pun ada. Jadi apa saya buat? Saya tinggalkan sekejap media sosial. Jangan baca komen, jangan post apa-apa. Kalau kita muhasabah diri dulu. Lepas tu kalau kita rasa benda tu betul, kita rasa kita nak bertahan, kita tinggalkan sekejap untuk cari kekuatan balik. Itu di antara benda yang dibuat. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa beza muhasabah diri dan beruzlah? Beruzlah tu dalamnya ada muhasabah. Tapi muhasabah tak semestinya perlu beruzlah. Faham? Beruzlah ini beribadat, mencari ilmu sambil bermuhasabah. Tapi muhasabah ni tak semestinya perlu beruzlah. Muhasabah ni kadang-kadang kita sama-sama kawan pun kita boleh muhasabah. Jom kita muhasabah. Muhasabah ni maksudnya koreksi diri. Tengok aku buat ni betul ke tak? Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saling memberikan hadiah boleh menyuburkan kasih sayang. Soalannya Ustaz, boleh ke sekiranya kita memberikan hadiah kepada seseorang ataupun sesiapa jua dengan niat supaya dapat meringankan penyakit ataupun kesakitan yang sedang kita tanggung? Jazakallah khair wa antum fajazakumullah khair. Ini boleh dijadikan sebagai amal soleh lah. Memberikan seseorang itu pemberian adalah amal soleh. Ya, memberikan seseorang itu hadiah itu amal soleh, benda yang Tuhan suka. Ya. Jadi kalau memberikan manfaat kepada seseorang itu dianggap sebagai amal soleh, kita boleh berdoa dengan amal soleh itu. Kita kata, ya Allah, dengan amal soleh yang aku lakukan ini, jika ia ikhlas kerana-Mu ya Allah, tolong angkatlah kesakitan aku ini umpamanya. Tak ada masalah, boleh disyariatkan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Jika wirid selepas solat fardu dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjemaah ketika zaman Nabi SAW, apakah amalan sunnah yang kita dapat ikuti ketika bersama jemaah keluarga di rumah? Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ada menceritakan bahawasanya di sana ada riwayat daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, aku tahu Nabi dan para sahabat yang lain telah habis salat bitakbir, dengan suara mereka mengangkat takbir. Suara mereka menyebutkan takbir, aku tahu solat habis. Menunjukkan mereka juga berzikir dalam keadaan suara mereka diangkat. Kata Imam Syafi'i, di awal Nabi SAW mengajar para sahabat zikir, Nabi tinggikan suara. Sehingga kan apabila Nabi melihat semua orang dah pandai zikir, maka Nabi merendahkan semula suara. Jadi kita ni, kalau kita bersama keluarga dan keluarga kita, anak kita belum tahu lagi tata cara untuk berzikir, kita boleh angkatkan suara sedikit untuk mengajar mereka sehingga mereka pandai dan kita slowkan balik. Tidak masalah. Dalam benda ni ada flexibility. Tapi jangan sampai kita angkat tu mengganggu
mengganggu orang kata apa, mengganggu orang yang masbuk, mengganggu jiran-jiran dan sebagainya. Baik. Masya Allah, tabarakallah, ada yang kata. Kelas malam ini memberi kesan kepada hati dan saya betul-betul terasa ia membekas dalam diri ini. Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat. Ya? Kerana hadis-hadis Nabi ni tuan-tuan, kalau kita baca slow-slow, kalau kita baca balik berkenaan dengan penyucian jiwa yang Nabi berikan, memang ia akan memberikan orang kata apa? Penyesalan dalam diri. Kita rasa banyak kelemahan kita. Ya? Soalannya, ada soalan. Bagaimana benar-benar merasai nikmat dalam solat? Rasa nikmat dalam solat ni tuan-tuan adalah dengan kita memahami butir-butir makna lafaz yang kita baca. Bila kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita besarkan Allah. Jadi bila mana kita faham tu, Allah Maha Besar, maksudnya kita nak kata dalam diri kita, aku buat salat ni ada rukuknya, salat ni ada iktidalnya, salat ni ada sujudnya. Aku tak faham kenapa. Apa rasional di sebalik rukuk sekali, sujud 2 kali bagi setiap rakaat? Aku tak faham kenapa maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Tapi aku lakukan. Kerana apa? Kerana aku mulakan salat tadi dengan membesarkan Allah. Dengan membesarkan Allah. Maksud Allah telah menyuruh aku buat benda ni. Aku buat. Kerana aku nak jadi hamba yang taat. Bukan hamba yang banyak mempersoalkan. Aku nak jadi hamba yang taat. Itu satu. Sangat membekas dalam jiwa. Bila kita baca, ya, Fatihah, kita faham butir-butir Fatihah. Bila kita baca surah, kita memahami surah. Bila kita baca zikir-zikir dalam rukuk, kita faham. Subhan Rabbiyal Azim, kita baca. Bila kita tundukkan kepala, rukuk ataupun sujud, kita baca Subhana Rabbi. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan yang agung. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kenapa bila tundukkan kepala kita sebut maha suci? Kerana kepala kita ni adalah anggota yang paling tinggi dalam jasad kita. Yang menjadikan manusia ni mulia, akal dan juga jantung dia. Akal mencernakan maklumat, beri arahan kepada jantung, beri cadangan kepada jantung selain daripada nafsu. Kepala ini sangat bernilai. Kepala ini yang membezakan kita dengan haiwan. Tapi kepala ini yang bernilai ni, kita tidak akan tunduk melainkan hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk dan patuh mutlak hanyalah kepada Allah. Dialah yang maha suci, yang layak untuk aku tundukkan kepalaku yang mulia ini. Tuan-tuan, ini di antara falsafah salat yang kita kena faham. Yang kita kena tahu, yang kita kena rasa. Bila mana kita buat, bila mana kita salat, ada benda ni dalam jiwa kita, insya-Allah dia akan memberi kesan. Sebab tu Nabi kata as-salatu nur, salat itu cahaya. Kerana salat ini menjadikan orang itu rasa diri sebagai hamba, tunduk dan patuh kepada Allah, taat kepada Allah, pegang prinsip agama. Aku tak tunduk melainkan hanya pada Allah. Aku tak takut sesiapa. Manusia nak kata apa pada aku, biar mereka nak kata. Allah Azza wa Jalla Tuhan aku taat hanya pada dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh buat macam tu, ya, insya-Allah kita akan jadi hamba yang taat. Saya pun usaha juga, saya bukan kata saya orang baik, banyak kelemahan dalam diri, ya. Maka bagi saya, ya, kita semua adalah pendosa, kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi, minta maaf kalau ada soalan-soalan yang saya terpaksa skip. 10.35, insya-Allah tuan-tuan esok pun nak kerja lagi, saya pun nak kerja lagi. Ada benda kita nak buat. Kita jumpa pada 2 minggu lagi, sebab minggu depan kita insya-Allah ada umur, kita jumpa untuk Umdatul Ahkam pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya terkasar bahasa. Terima kasih pada penganjur, terima kasih pada yang hadir pada malam ini. Wallahu a'lam.